Mari kita merenung sejenak. Di sebuah negara yang kita cintai, Malaysia, Perlembagaan Persekutuan adalah nadi yang menjadi tunjang kedaulatan undang-undang dan keluhuran pemerintahan. Namun, bagaimana jika ada suara-suara besar yang mengatakan bahawa ancaman terbesar terhadap perlembagaan itu bukan dari luar, bukan dari rakyat biasa, tetapi daripada ahli politik sendiri? Pernahkah Anda terfikir, jika benar ahli politik menjadi punca segala keretakan ini, apakah maknanya bagi masa depan negara? Sebelum kita pergi lebih jauh, izinkan kami menyampaikan disclaimer terlebih dahulu. Berita ini berdasarkan laporan asal Malaysia Kini bertarikh 20 Ogos 2025 yang ditulis mengenai kenyataan ahli Parlimen DAP RSN Raya berhubung komentar bekas Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat. MP DAP sanggah Tengku Maimun legasi Karpal Singh masih hidup. Ahli Parlimen DAP RSN Raya menegaskan walaupun dia amat menghormati bekas Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat, namun secara berhemah dirinya tidak bersetuju dengan kenyataan umum bahawa ahli politik adalah ancaman terbesar kepada perlembagaan persekutuan. Merujuk mendiang pengerusi DAP Karpal Singh yang disanjunginya sebagai pembela tegar perlembagaan persekutuan sehingga ke akhir hayatnya, ahli Parlimen Jelutong itu berkata, terdapat ramai lagi ahli politik yang menzahirkan komen sama. Seluruh negara tahu bahawa mendiang Karpal Singh adalah pembela tegar perlembagaan persekutuan. Sama ada di mahkamah atau di parlimen, Karpal mempertahankan perlembagaan persekutuan habis-habisan. Sepanjang kerjaya politik dan guamannya, Karpal mempertahankan perlembagaan persekutuan walaupun terpaksa membayar harga dengan kebebasannya sendiri. Jadi, adalah tidak adil untuk mengatakan bahawa di Malaysia ahli politik adalah ancaman kepada perlembagaan persekutuan. Ramai ahli politik hari ini berkongsi aspirasi dan ideologi yang sama dengan mendiang Karpal, katanya. Karpal yang meninggal dunia dalam kemalangan jalan raya pada 2014 dikenang sebagai Harimau Jelutong dan dianggap sebagai salah seorang peguam, ahli parlimen serta pejuang hak asasi manusia paling berani di Malaysia. Bekas tahanan Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA itu membina reputasinya melalui keberanian tanpa kompromi dalam mempertahankan prinsip perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan keadilan, meskipun sering berhadapan dengan kuasa politik besar atau risiko kebebasan peribadinya. 3 anak lelaki Karpal turut mengikut jejaknya dalam politik. Gobind Singh Dio, pengerusi DAP kini merangkap Menteri Digital, Ram Karpal Singh, ahli Parlimen Bukit Gelugur, dan Jagdit Singh Dio, Timbalan Ketua Menteri 2 Pulau Pinang. Raya menegaskan bahawa DAP menghormati perlembagaan persekutuan termasuk kedudukan istimewa Raja-Raja Melayu, Islam sebagai agama persekutuan, keistimewaan orang Melayu serta bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan. Oleh itu, adalah sangat berbahaya untuk mengatakan ahli politik adalah ancaman kepada perlembagaan persekutuan, katanya lagi. Raya menekankan bahawa adalah tanggungjawab setiap ahli politik di Malaysia, khususnya adun dan ahli parlimen, tanpa mengira parti untuk melindungi dan mempertahankan perlembagaan persekutuan demi memastikan kemakmuran negara berterusan. Melindungi perlembagaan persekutuan juga bermaksud memberi respons kepada sesiapa sahaja yang mengatakan ahli politik adalah ancaman kepada perlembagaan persekutuan.
walaupun ia datang daripada bekas ketua hakim negara. Tambahnya, menjawab soalan daripada hadirin dalam satu acara di Kuala Lumpur semalam, Tengku Maimun berkata bahawa ahli politik sendiri yang mengancam kesucian dan keluhuran perlembagaan. Ancaman paling besar adalah ahli politik. Maaf, saya fikir lebih baik saya tak huraikan dengan lanjut berkenaannya, katanya. Walaupun cuba meredakan kenyataannya dengan senyuman sinis, Tengku Maimun berkata sementara dia tidak pernah berdepan campur tangan mana-mana pihak ketika menjadi hakim Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan, keadaan berbeza ketika dia menjadi ketua hakim negara. Menjelang penghujung tempoh saya sebagai ketua hakim negara, ada tanda-tanda cubaan campur tangan, katanya tanpa mendedahkannya dengan lebih lanjut. Pernyataan ini mencetuskan kehangatan kerana ia seolah-olah mengesahkan kerisauan rakyat tentang pengaruh politik terhadap sistem keadilan negara. Persoalannya sekarang, siapa sebenarnya yang benar? Adakah ahli politik seperti Karpal Singh menjadi bukti bahawa tidak semua ahli politik itu perosak? Atau adakah kata-kata Tengku Maimun itu adalah cerminan realiti pahit bahawa ada tangan-tangan gaib politik yang sering cuba menekan institusi kehakiman? Sejarah Malaysia syarat dengan episod yang membuktikan campur tangan politik pernah berlaku. Krisis kehakiman 1988, pemecatan Ketua Hakim Negara Tun Saleh Abbas, penahanan tokoh politik di bawah ISA, malah kes mahkamah berprofil tinggi yang sering dipersoalkan. Semuanya menimbulkan keraguan tentang sejauh mana benar kebebasan institusi kehakiman di negara ini dijaga. Jadi, adakah wajar untuk kita menolak kenyataan Tengku Maimun begitu sahaja? Atau adakah ia sebenarnya satu peringatan bahawa kuasa politik boleh menjadi pedang bermata dua, sama ada melindungi atau melukai perlembagaan? Bagi anda, para sahabat penonton semua, apakah pandangan anda? Adakah anda bersetuju dengan RSN Raya bahawa ramai ahli politik masih teguh mempertahankan perlembagaan? Atau anda lebih cenderung mempercayai pengalaman Tengku Maimun yang pernah melihat sendiri campur tangan politik semasa berada di kerusi tertinggi kehakiman negara? Harus kita ingat, ini bukan sekadar isu politik, tetapi soal masa depan negara. Kalau benar ahli politik adalah ancaman, maka siapa yang mampu menjadi pelindung perlembagaan kita? Dan kalau ahli politik masih menjadi benteng pertahanan undang-undang, maka siapakah yang harus kita percaya? Akhirnya, persoalan yang paling menggetarkan ialah ini. Adakah perlembagaan kita benar-benar tebal daripada pengaruh manusia? Atau sekadar dokumen yang boleh dipusing ikut kepentingan siapa yang berkuasa? Itulah berita dan perbincangan yang membara pada kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Siapa yang anda fikir lebih tepat, Raya atau Tengku Maimun? Sekian berita untuk kali ini. Jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe untuk mengikuti lebih banyak perkembangan terkini berkenaan politik dan isu-isu semasa negara. Sampai jumpa lagi.